Uh, Assalamualaikum. Minta maaf. Tadi saya live sekejap tapi internet saya tak berapa bagus. So hopefully saya dapat share something sedikit malam ni. Sebab benda ni saya dalam proses untuk konsisten sharing dengan rakan-rakan positif dalam FB ni. So hari ni malam ni saya tak ada nak bawa topik yang berat-berat. Saya hanya nak share something yang light, okay? Persediaan sebelum tidur. Okay. Sebenarnya ramai yang tak perasan bila dah letih sangat tidur tanpa ada preparation. Sebenarnya tidur ni kena ada preparation jugalah supaya kita dapat tidur yang berkualiti. Kenapa penting tidur yang berkualiti? Sebab tidur yang berkualiti akan memberi impact yang impact yang bagus kepada kesihatan kita, especially kesihatan fizikal lah. Sebab you all nak start your day, nak start hari baru kan, esoknya tu you perlukan tenaga, dan you punya keadaan esok hari tu ditentukan dengan kualiti tidur you juga. Kalau you tidak mendapat kualiti tidur pada hari sebelumnya, maksudnya pada malam tu, dia akan affect your productivity untuk hari yang seterusnya, untuk memulakan hari baru. Jadi untuk pengetahuan semua lah yang mana ikuti saya, Alhamdulillah, setakat hari ni saya dah 56 hari mengikuti 5am Club yang dimulakan oleh mentor saya, Puan Diana Tahir. So kami saya dan rakan Cleopatra telah konsisten selama 56 hari bangun tiap-tiap pagi sebelum jam 5 pagi. Awal pagi lah kami bangun, paling lambat saya akan bangun pukul 4.30 pagi. So antara tips saya mungkin boleh share lah, kalau ada di antara rakan-rakan yang berazam untuk bangun pagi, untuk buat tahajud ke, untuk buat apa-apa saja untuk memulakan sesuatu di awal pagi tapi susah nak bangun. So saya nak share sikit apa yang saya buat. Okay, biasanya sebelum saya akan pastikan sebelum tidur saya tak makan makanan-makanan berat. Makanan-makanan berat lah sejam ataupun 2 jam sebelum tidur. Sebab nanti actually saya kalau ikutkan makan yang dianjurkan ialah sebelum pukul 7 malam. Okay, Robin Sharma ada bagi tips lah, yang initiate 5am Club ni. Dia bagi tips yang seboleh-bolehnya sebelum pukul 7 ataupun lambat pun, paling lambat sebelum pukul 8 you makan malam. Sebab apa? Nanti dia akan menyebabkan you susah nak bangun pagi. Susah you nak bangun awal pagi. So ini adalah preparation juga ni. Your dinner tu bila. Tapi malam ni saya terlajak sikit lah, saya ada makan. Saya baru balik makan ni sebab yelah masih dalam mood anniversary. So that's why hari ni saya tak sempat live siang hari. Saya ambil peluang sebelum tidur ni saya nak live sekejap. Tak apalah, ada yang lihat ke tak tengok ke, at least saya share something. Mungkin ada yang akan dapat manfaat daripada sharing ni. Okay, so first ialah you kena jaga makan. Jaga makan maksudnya jaga waktu makan tu lah. Maksudnya waktu malam tu avoid daripada makan berat-berat. Dan malam ni sebenarnya saya makan ialah sebab orang nak celebrate kan. So saya makan, cuma saya tak ambil karbohidrat. Karbohidrat saya tak ambil. Saya ambil protein saja. Itu cara saya untuk reduce lah daripada saya rasa lemah ataupun bertambah berat badan. Sebab makan malam ni dia sangat efek untuk berat badan ideal you. Okay, itu satu. Lepas tu yang kedua, antara yang saya lakukan adalah saya pastikan saya tidur sebelum pukul 11 malam. Sebab kalau you tidur lambat, pukul 12 malam ke atas, you punya kualiti tidur tu sejam you tidur bersamaan dengan sejam saja. Tetapi kalau you tidur
before 12 am kan, you tidur sebelum pukul 12 malam. Contoh paling awal you tidur pukul 9. Okay. Kalau kata you tidur pukul 9, kalau lepas isyak tu you terus tidur kan. So 9, 10, 11, okay, setiap sejam sebelum pukul 12 malam tu, setiap sejam yang sebelum tu, tidur you menyamai 3 jam quality tidur. Menyamai 3 jam. Jadi kalau katalah you tidur pukul 9 kan, 9 hingga 10 tu, kalau kita ikutkan dia sejam kan, tetapi kualiti tidur you pada waktu tersebut adalah menyamai you tidur 3 jam. Dia macam flight mode. Saya pernah cerita dalam live saya sebelum ni. Cuma sebab ni waktu malam kan, mungkin ada yang menonton, so saya anggaplah siapa yang menonton ni, ini adalah reminder. Mungkin you dapat sesuatu daripada sini. Okay, 9 hingga 10 tu sejam, tapi kualiti tidur you waktu tu umpama 3 jam. Dan 10 hingga 11 lagi sejam tu sama juga, menyamai 3 jam kualiti tidur. Nampak? 9, 10 menyamai 3 jam, 10, 11 menyamai another 3 jam, dan 11 hingga 12 menyamai 3 jam lagi. Jadi kalau you tidur daripada pukul 9 sampai pukul 12 malam tu, kualiti tidur you dah menyamai 9 jam. Sebab 9, 10, 10, 11 sorry, 9, 10, 10, 11, 11, 12. Jadi sebelum waktu jam pukul 12 malam, ya tidur tak menentu. Kena start monitor tidur. Tidur ni sangat penting tau. Energy you kalau you nak sustain bertenaga sepanjang hari berikutnya, you perlu jaga kualiti tidur. Kualiti tidur ni akan menentukan mood you. Akan menentukan energy you, level of energy you. Alhamdulillah. Okay, dikejutkan. Maksudnya puan kecil ni, Rohaizah Khamis ni, adakah you maksudnya dikejutkan tu adalah pada waktu awal pagi lah ya? So saya ulang balik tadi, tidur yang 3 jam pertama, 3 jam sebelum pukul 12, 3 jam sebelum pukul 12 tu menyamai 9 jam kualiti tidur. Jadi kalau katalah lepas tu you nak bangun pukul 3 kan, you nak bangun tahajud, at least katalah you bangun pukul 3 pagi, you nak bangun pukul 3 pagi, you dah dapat kualiti tidur selama 9 jam tadi. Okay, and then 12.1 dikira sejam. Kualiti tidur selepas pukul 12, kalau sejam lah kualiti tidur you. Jadi 11.1, 1, 2, 2, 3, you akan dapat another 3 hours, 3 jam lagi. Jadi campur dengan pukul 9 hingga pukul 12 tadi, you dapat kualiti tidur selama 9 jam, tambah lagi 3 jam, you akan dapat 12 kualiti tidur, 12 jam kualiti tidur. Kalau you tidur dengan cara yang betul lah, you dapat deep sleep lagi bagus. Jadi 12 jam tu dah cukup dah untuk membekalkan, dah cukup dah untuk you 12 jam tu. Jadi sebab tu kita tengok kenapa orang yang setengah orang tu dia bangun awal pagi, tapi dia boleh sustain, dia tetap bertenaga sampai ke petang. Dia tetap bertenaga sampai ke petang sebab dia jaga pattern tidur dia. Dia tahu tidur yang berkualiti macam mana. Jadi yang pentingnya kat sini adalah kualiti tidur tu. Bukan banyak mana you tidur berapa jam. Kalau tidur banyak berapa jam pun, kalau tak berkualiti, dia tidak membantu juga. Terjaga rola sampai subuh. Kan Rohaizah Khamis share, saya pernah tidur pukul 10 malam, terjaga pukul 12 pagi sampai subuh, sampai pergi kerja. Kan mungkin masa tu you dapat kualiti tidur yang bagus, you dapat deep sleep kan, tidur yang berkualiti. InsyaAllah you akan rasa bertenaga. Dia tengok ni ada pengalaman dah. Saya belajar sesuatu dengan Rohaizah, dengan Puan Rohaizah Khamis, puan kecil. So kalau kita dah selalu jaga kita punya tidur, pattern tidur kita, dan kita selalu bangun pada waktu yang sama, pada waktu pagi, benda tu dah tak jadi sesuatu yang mustahil dah untuk you untuk you amalkan ataupun untuk you teruskan. Kan ada orang kata sesuatu yang baru ni kita kena at least buat
kalau betul-betul lah yang saya dia ada banyak version, tapi antara yang mentor saya selalu tekankan, ya, kalau you betul-betul nak install rutin bangun pagi ni supaya benda tu dah jadi DNA you, maksudnya you tidak boleh tidak, you akan terjaga waktu tahajud at least 90 hari you buat. Okay, kalau ikutkan Robin Sharma dalam buku dia ada mention untuk benda ni menjadi amalan you, paling minimum adalah you amalkan selama 66 hari. Okay, alright. Dan itu satu pasal waktu tidur. You all juga boleh, satu lagi ialah sebelum you tidur, sejam ataupun 2 jam pertama, elakkan daripada melihat benda-benda yang boleh mengganggu emosi you. Macam you pergi tengok drama ke, cerita yang menakutkan ke, ataupun cerita yang menyedihkan ke. Sebab waktu tu you bila you tidur kan, benda tu akan tertanam tau. Dia subconscious mind, dia macam terinstall dalam minda bawah sedar you. Benda tu akan terbawa-bawa dalam diri you. Silap-silap jadi reality pula. Kita tak nak, na'udzubillah, benda-benda yang negatif kita tak nak bawa kan. Kita tak nak terkena kat kita, terinstall dalam diri kita. Kita tak nak lah, kita sendiri pun baru nak improve diri, tapi kita pergi install pula benda-benda yang tak sepatutnya. So penting untuk you jaga apa yang you lihat, you tengok kan. Okay, apa yang you baca sebelum you tidur. Kalau you masa sebelum you tidur tu you banyak tengok komen-komen negatif, ataupun tengok buku-buku cerita yang tidak membantu, ataupun tengok drama-drama ke, movie ke yang menakutkan, menyedihkan, yang mana yang boleh mengganggu you, itu you kena hati-hati sebab waktu tidur tu dia akan proses tau, minda bawah sedar kita. Jadi sebab tu kalau you pernah dengar kan, kebanyakan motivator ataupun speaker yang berkaitan dengan leadership ke, personal development ke, mereka biasanya advice untuk kita sebelum tidur buat visualization kan. Visualization, kalau you ada impian, you boleh kalau dalam bentuk grafik, bentuk gambar, you boleh tengok. Kalau you katalah impian you nak memiliki rumah idaman kan, so kalau benda tu ada dalam bentuk gambar, tiap malam sebelum tidur you tengok dulu. Supaya apa tau, tujuan dia supaya kita tengok, supaya benda tu terinstall dalam minda bawah sedar kita. Sebab apa yang minda bawah sedar kita ni sangat powerful. Okay, sangat powerful. Dia akan membentuk banyak main peranan dalam diri kita sebenarnya. Dalam hidup kita ni, kita banyak dipengaruhi oleh minda bawah sedar. Tu sebab tu penting sangat untuk you jaga benda-benda ni. Apa yang you lihat, apa you dengar, especially sebelum you tidur. Tak kira lah, maksudnya benda ni applicable untuk sepanjang hari, tapi waktu tidur tu kita nak avoid sebab takut tertanam dalam minda bawah sedar kita. Lepas tu sebelum tidur, of course lah kena baca doa kan. Baca doa dulu, apa yang patut kan, supaya kita dapat tidur yang tenang, dijaga oleh Allah. Okay, doa yang baik-baik, buat affirmation. Okay, saya rasa itu saja tips mudah. Saya harap membantu you. Okay, ni apa ni, sorry saya tak ni malam tadi, yes, saya kerap terjaga bila sedang tidur, so terus saya bangun, mandi, solat, alhamdulillah. Bagus ni, sahabat kita ni Rohaizah Khamis ni, boleh mungkin ini dah menjadi sebati dengan diri you kan. Mungkin boleh share lah, excited menanti malam tiba. Wah, you are so amazing, sebenarnya saya orang yang baru lagi nak install rutin ni. Mungkin nanti sahabat kita ni Rohaizah Khamis ni boleh share tips yang you amalkan. Macam mana you boleh konsisten, macam mana you dapat excitement. Orang lain bangun tidur pagi-pagi ngantuk mamai kan, so you excited berbual dengan Allah kan, sebab you punya connection dengan Allah tu sangat kuat. Wow, so amazing, you are so amazing. You
you rasa macam seolah-olah nak jumpa kekasih kan, rasa macam excited sangat. Jadi tidur tu, terjaga tu dapat excitement. Bukan mudah tu. Sebab saya sendiri pun kadang-kadang rasa nak give up. Sebab apa? Bangun tu ya Allah nak cerik mata susahnya. So dapat tips daripada mentor saya, bangun tidur walaupun mata terpejam, cuba senyum selama 3 minit. Senyumlah saya. Lepas tu saya bacalah doa bangun tidur kan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Minum air, bernafas dengan betul. Okay, Alhamdulillah. Mandi pun satu juga. Okay, banyak sebenarnya tips-tips yang bagus untuk kita rasa segar, fresh waktu pagi, awal pagi ni. Tapi saya share itu antara benda-benda yang praktikal pada saya. Okay, kalau boleh, satu lagi, kalau boleh waktu tidur tu you nak, mungkin awal-awal susah untuk you terjaga sendiri, tapi lama-lama bila you dah terbiasa, macam Puan Rohaiza ni kan, Puan kecil Rohaiza Khamis tadi, dia sendiri yang terbangun. Sebab mungkin dah terbiasa. Jadi you nak sampai ke tahap tu, mungkin mula-mula you perlu dibantu oleh alam kan. So alam ni pun kalau boleh jangan guna handphone. Handphone ni waktu malam untuk dapatkan hormon melatonin. Untuk melatonin ni you boleh google lah, hormon yang diperlukan untuk badan juga waktu malam. Kita kalau boleh handphone tu kita off. Sebab apa? Handphone ni ada kesan radiation. Dia boleh mengganggu kita juga. Tidur yang berkualiti, boleh mengganggu kualiti tidur. So kalau boleh guna alarm jam loceng biasa tu. Okay. So kalau handphone walaupun flight mode pun dia still ada radiation. So better off. Kalau tak boleh, mungkin slowly lah you boleh ni. Untuk permulaan kan, takut tak ni, mungkin boleh cari jam loceng lah lepas ni. Itu pun satu tips juga. Okay. Ada alunan surah live daripada Mekah di awal pagi, ikut mengaji live daripada Mekah. Alhamdulillah. Bagus. Kita kena pupuk lah. Bila kita dah pupuk, rasa suka best bangun pagi ni kan, kita akan ternanti-nanti nak bangun pagi ya. Betul. Saya rasa alive bila saya bangun pagi. Saya panggil dating Allah. Subhanallah. Mandi, pakai baju, pakai minyak wangi. Wow, you are so amazing. Tahniah sahabat kita Rohaiza Khamis. Okay, saya rasa itu saja saya punya sharing. Saya minta maaf, ada komen-komen dalam live saya sebelum ni saya tak sempat nak reply. Okay, saya ambil peluang kat sini, saya minta maaf. InsyaAllah saya akan reply. Banyak post, banyak kata-kata, doa-doa, wish daripada sahabat-sahabat FB yang saya belum reply. InsyaAllah saya akan reply satu-satu. Saya doakan anda tenang, bahagia dan mencapai apa saja yang you hajati dalam hidup ni dengan mudah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Okay, insyaAllah saya akan reply kemudian. Okay, so saya pun nak prepare nak tidur ni. Alright, saya ada sejarah dikejutkan awal pagi, saya terjaga sejak 2014 sampai alam. Saya rujuk orang alim, dia kata Allah rindu pada saya. Subhanallah. Ini mesti ada amalan tertentu yang menyebabkan Allah ni continuously kejutkan you. Tahniah. Syukur. Tak semua orang dapat nikmat bangun pagi ni. Okay, so all the best to you. InsyaAllah kita jumpa lagi pada live saya akan datang. Terima kasih kerana menemani saya malam ni. Okay, semoga dapat tidur yang berkualiti. Assalamualaikum.